Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati pegawai-pegawai masjid, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini saya datang sebagai pemain gantian. Macam mereka juga. Nah, bila pemain gantian ni, maksud kata taklah sehebat pemain utama. Yang tu memang dah kita tahu, kan? Jadi pada malam ini saya membacakan sebuah hadis berkenaan dengan golongan yang akan disekat daripada telaga Kausar. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar hadis ini berkenaan dengan golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Golongan manakah yang akan disekat daripada minum air daripada telaga Kausar? An Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana ala hawdi antaziru man yaridu alayya fayuqazu binasin min duni fa'aqulu ummati fayuqalu la tadri masyaw 'ala al-qahqara qala ibn abi mulaikah Allahumma inna na'udzu bika an narji'a 'ala aqabina aw nuftana. Rawahul Bukhari, yang artinya daripada Asma binti Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhuma berkata, siapakah Asma ni? Asma ni adalah anak daripada Sayyidina Abu Bakar. Nah, dan kalau kita tengok dalam peristiwa penghijrahan Rasulullah SAW daripada kota Mekah dan kota Madinah, Asma ini memainkan peranan dalam penceritaan bahawa Asma inilah yang menyediakan bekalan makanan semasa Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Sur pada ketika itu. Nah, baik. Rasulullah SAW bersabda, ketika orang sedang berdiri di telagaku, yakni telaga Kausar. Ni Rasulullah SAW dia ceritakan kepada kita, yang diceritakan kembali daripada Asma. Dia kata ketika aku sedang berdiri di telagaku, maksud kata dia duduk berdiri di telagaku, yakni telaga Kausar, iaitu pada hari kiamat nanti, sambil menunggu-nunggu orang-orang yang datang meminum daripadanya. Maka tiba-tiba ada orang-orang yang disekat, yakni oleh para malaikat. Maknanya telaga Kausar ini dijaga, dikawal rapi oleh para malaikat.
daripada sampai ke situ. Lalu aku berkata, bukankah mereka itu juga dahulunya daripada umatku? Rasulullah sebut, bukankah mereka itu dulu daripada umatku, daripada golonganku? Maka dikatakan orang kepadaku, ya benar, tetapi engkau tidak mengetahui bahawa mereka setelah itu kembali ke belakang, yakni berpaling tadah ataupun meninggalkan ajaranmu. Berkata Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang di antara perawi hadis, ya Allah, kami berlindung denganmu daripada kembali kepada kekufuran atau kami diuji dengan ujian yang berat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini kita nak menceritakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Telaga Kausar. Nah, baik. Yang mana Telaga Kausar adalah sebuah telaga yang besar. Yang besar. Bukan masa di dunia tetapi di akhirat nanti. Nah, yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Telaga itu beribu-ribu batu luasnya. Diceritakan di sini bahawa Telaga Kausar ni beribu-ribu batu luas dia. Nah, makna dia besar. Ustaz, boleh cerita tak besar mana? Besar. Besar mana? Besar. Yang tu yang kita boleh cerita pasal beribu-ribu kilometer, beribu-ribu batu. Nah, luasnya dan gelasnya adalah lebih banyak daripada bilangan bintang di langit. Maksud kata nak minum bukan main cedok, dia ada gelas-gelas yang disediakan, dan gelas dia tu, nah, banyak dia, lebih banyak daripada bilangan bintang-bintang di langit. Itu keadaan Telaga Kausar. Nah, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, kita akan hadapi benda ini. Bila ustaz? Tak tahu. Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab apabila kita dibangkitkan kelak, nah, semasa kita nak dibangkitkan kelak, maka ketika inilah kita akan mengalami masalah apa? Masalah dahaga. Masa inilah kita memerlukan ayat yang mana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muslim. Maksud kata orang-orang Islam, nah, untuk meminum seteguk air daripada Telaga Kausar. Itu keadaan dia. Sesiapa yang sudah meminum daripadanya walaupun hanya satu teguk sahaja, nah, bukan beribu-ribu teguk, seteguk sahaja, ia tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Semua umat Nabi SAW akan berpeluang meminum air telaga yang mulia ini. Maksud dia, semua orang akan diberikan, maksud kata akan diberi giliran untuk meminum air yang dikatakan sebagai air daripada Telaga Kausar. Yang kita duk dengar Telaga Kausar, Telaga Kausar. Nah, yang ni cerita dia. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar hadis berkenaan dengan Telaga Kausar. Jadi pada malam ini saya bukan nak mengajak dak. Lepas itu ustaz mai buat apa? Tak, saya mai tazkirah saja. Nah, saya mai tazkirah saja. Berpandukan daripada hadis-hadis untuk kita renungi, untuk kita mendengar, bagi membersih hati kita. Nah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah kita tak mendengar agama tuan-tuan, nah, hati kita ini akan jadi bekarat. Hati kita ini akan jadi bekarat. Sebab itu diperlukan ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama untuk apa? Untuk menyucikan hati-hati kita yang bekarat ini. Macam juga dengan paip ayam. Tuan-tuan tahu tak paip ayam? Paip ayam kalau tidak digunakan, paip besi lah, nah, maka dia akan bekarat. Tapi paip besi bekarat dah, paip besi dia akan berlaku kekotoran dalam tu. Nah, daki-daki kotor semua masuk dalam tu. Nah, jadi bila dia bekarat, tuan-tuan, apa yang perlu buat? Kita kena selalu lalukan air. Nah, lalukan air. Macam jalan yang kita buat hari ini, alhamdulillah kita berada di kuliah untuk mendengar, nah, untuk mendengar tentang hadis Rasulullah SAW.
Nah, bila kita dengar, kita pun rasa seronok, kita pun rasa puas. Nah, walaupun taklah boleh hafal hadis. Sagi balik ke rumah bini tanya, dah kata pi masjid, cuba hurai sikit malam ni. Abang tak tahu, abang tahu cuma dia cerita Telaga Kausar, besar dia beribu-ribu kilometer. Cuba sebut sanad tengok. Mana abang nak dan hafal? Maknanya abang ni pembohong. Tak lah. Nah, bukan sampai teratu. Maksud kata kita dapat intipati daripada hadis ini, tu yang penting. Nah, daripada hadis ini, pemahaman daripada hadis ini, yang tu yang perlu kepada kita. Nah, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun nantinya pada hari kiamat akan ada orang-orang yang disekat oleh para malaikat daripada mendekati telaga ini, walaupun mereka mengira bahawa diri mereka layak untuk meminum air daripada telaga tersebut. Ada juga orang-orang yang akan disekat, tak boleh masuk. Nak masuk tengok tak boleh. Bukan nak masuk minum, nak masuk tengok pun tak boleh. Nah, tiket tak ada. Kedah lawan Johor, tiket tak ada, tak payah nak masuk. Nah, saya ada tiket, ada tiket boleh masuk. Saya tak ada tiket, minta maaf. Macam tu juga umpama dia, apabila kita berhadapan dengan para malaikat akan tunggu kita akan pergi suar muka. Hang nama apa? Muhammad Bukhari. Dah lah, minta maaf lah siapa yang ada nama Muhammad Bukhari. Nah, nama saya Muhammad Bukhari. Dia cek list, contoh dia umpama dia macam tu. Dia cek hang dah minta maaf, hang telah gugur akidah hang. Lah, bila hang pergi jumpa Tok Bomo Siam itu hang tak ingat kan? Maka gugurnya akidah kita. Maka masa inilah baru kita akan tahu bahawa kita ini Muslim ataupun tidak. Yang ni yang kita perlu jaga. Nah, perlu jaga berkenaan dengan persoalan akidah. Persoalan akidah bukan satu benda ataupun bentuk untuk kita bermain-main, untuk kita seronok-seronok. Tetapi persoalan akidah adalah persoalan yang utama sekali. Nah, dalam bab apa? Untuk menentukan kita ini Islam ataupun tidak. Baik. Jadi oleh yang demikian, para malaikat akan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk nak bagi dia ni layak dah untuk meminum air Telaga Kausar. Nah, baik. Maka apabila para malaikat menyekat mereka, Nabi SAW berkata, Nabi defend lagi kita. Dia kata apa? Bukankah mereka juga daripada umatku? Hak yang dulu tikam lekang, tahu tak tikam lekang? Hampa ni sikit-sikit Islam, mau ikut Islam ni, tak pi ke mana? Macam ni semua ni persoalan akidah yang mana kita telah menikam agama kita sendiri tanpa kita sedari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang hari ni yang bercakap macam tu. Kalau ikut agama mampu kita tak boleh buat apa. Tahu tak cakap apa tu? Cakap tu adalah cakap yang boleh menjatuhkan akidah. Nah, selalu kita dengar di mana-mana. Kalau ikut Islam mampu kita. Apa satu haram tak boleh buat? Tu ya, orang Kedah selalu haram. Kan? Tak boleh buat apa saja. Nak buat anu tak boleh, nak buat ani tak boleh. Lah hujan duk turun. Tahu tak hujan duk turun? Tahu Ustaz. Lepas tu apa dia? Kenuri kenara. Kenuri kenara ni ada lagi orang-orang Melayu kita, nah, yang menggunakan khidmat Tok Bomo. Ya Allah, ada lagi. Kita ingat kau dah habis dah. Macam ni orang-orang yang tidak layak untuk nak meminum air Telaga Kausar. Doa yang Allah Ta'ala bagi ada untuk kita pohon supaya hujan diubah ke tempat lain. Ada cara dia. Tetapi pasal apa kita pergi duduk jumpa Tok Bomo yang duduk pakai jampi mentera, balik tahu baju atas bumbung rumah. Orang Melayu kita nombor satu clear. Siapa duk piket, anak cucu duk piket, dia marah mampu. Nah,
Dia marah mampuih. Tadi haram, ni mampuih pula. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan-persoalan ini kita mengharapkan pertolongan daripada orang lain. Kita tidak mengharapkan pertolongan daripada Allah. Orang-orang yang macam ni dah memang sah, tidak layak untuk apa? Untuk meminum air telaga Kausar walaupun seteguk. Yang ni kena jaga. Pasal kenuri kenara ni. Kalau hujan pun hujan lah, nak buat macam mana? Macam tu kita berserah, redha. Ini ujian untuk kita. Celah-celah tu bah pula. Pengantin pakai bot, pakai perahu kayu nak lintas pergi rumah. Itu ujian, no? Yang mana kita tak boleh nak elak. Ini ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia suruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan memakbulkan permintaan kalian. Kita minta, tuan-tuan. Nah, baik. Rasulullah SAW sampai teratur, no, defend kita sampai tak layak pun, no, sampai tak layak pun dia masih lagi dia mengatakan bahawa bukankah mereka juga daripada umatku. Dia defend lagi. Sedangkan mereka-mereka inilah yang selalu apa? Menghina Rasulullah SAW. Menghina daripada sudut mana? Daripada sudut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lah ni ada grup, nah, berkenaan dengan, saya duk tengok lah dia kuih boleh lah, minta maaf lah sebut, nah, kuih boleh. Orang-orang perempuan pun lah ni dulu banyak yang bertudung, lah ni banyak yang tak bertudung, nah, banyak yang mengaji tapi buat tak heran ya. Nah, pasal apa? Pasal mereka mengatakan bahawa satu pemikiran mengatakan bahawa hati ini, ibadat ini bukan terletak pada pakaian, tapi terletak kepada apa yang kita buatkan. Hati ini, tuan-tuan, hukum Allah Ta'ala turun kepada kita, dia tak kira lah hang hati tak elok ke, hati elok ke. Hukum dia tu tetap qat'i, dia tetap. Maksud kata kita kena ikut yang dibawakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam persoalan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nah, apa yang perlu kita laksanakan ialah kita mesti menguatkan organisasi rumah kita. Kita ni laki-laki, ada agak dalam ni tak laki-laki, ada perempuan belakang, betul. Nah, kita ni sebagai ketua rumah tangga, mana kata corak rumah tangga kita adalah yang dibawa oleh kita. Kalau kita ni sampai tak boleh nak kata apa, makna kata tak usah duk jadi ketua, letak jawatan buang. Tak nak letak jawatan macam mana, dah suami. Maknanya kita kena perbetulkan. Letak jawatan tak boleh, nah, Perdana Menteri boleh letak jawatan, Pak tak boleh letak jawatan. Satu jawatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, Pak, satu jawatan yang kekal abadi, nah, bukan ada pilihan raya, tak ada. Satu organisasi yang Allah Ta'ala letakkan kita sebagai ketua, dan kita mesti mencorakkan orang-orang yang di bawah kita. Bukan sampai anak keluar malam pukul 11, yang yin sana, yang yin sini, kita tak boleh nak tegur. Kita pun heran, no, pukul 11 malam, pukul 12 malam depan Yawata tu, ingat kot orang jantan ni banyak, orang perempuan pun penuh, sambil duduk isap apa binatang Allah tu, apa dia, apa VIP, muka-muka daun, apa dia, shisha, bukan shisha tu, satu lagi tu yang asap penuh, vape mah. Saya tu yang saya rujuk pada Tuan Haji tu, saya kot silap sebut ya, vape pakai isap. Orang perempuan pun number one punya, kan. Maknanya pengawasan kita ni, kita tak ambil tahu ni orang lelaki-lelaki yang duduk dalam ni. Saya berkata bukan pada tuan-tuan dan puan-puan saja, termasuk diri saya. Mana kita ada tanggungjawab untuk menjaga orang-orang yang di bawah organisasi kita. Kita kena pantau, kita kena tengok, kita kena lihat. Nah, baik. Lalu malaikat menjawab, ya betul,
dalam Rasulullah dak defend lagi ni. Malaikat jawab, ya betul, mereka pada mulanya adalah termasuk daripada golongan umatku. Betul, mereka ni mengucap elok, semua clear. Nah, kemudian lalu mereka telah meninggalkan ajaranmu. Mereka telah berpaling tadah. Banyak orang-orang lah yang berpaling tadah daripada sudut hukum. Macam saya kata tadi, berapa ramai yang orang Melayu kita ni, orang Islam, yang selalu mengatakan yang macam ni. Kalau ikut Islam, apa satu pun tak boleh buat, kita akan mundur. Kata-kata ini boleh apa? Akan menjatuhkan akidah kita, yang mana kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminum air daripada telaga Kausar. Ayat ni, nah, lah bolehlah sembang kemai. Tuan-tuan, kita boleh kata apa saja yang kita nak kata. Ada seorang hamba Allah, saya tak mau cerita, tak saya sebut nama, satu contoh, dan dia pun, dia cerita, dia ni biasa sekali Allah Ta'ala tarik percakapan dia. Dia tak boleh nak cakap langsung. Setahun Allah Ta'ala tarik percakapan dia. Tapi dia kata Alhamdulillah, dengan Allah Ta'ala tarik, dia buat penilaian diri dia balik. Dia bersalah dengan Allah. Dia pergi jumpa seorang tok guru, hang kena bertaubat sungguh-sungguh, pasal apa Allah sayang kat hang. Lepas tu barulah dia boleh bercakap balik. Pasal apa kesalahan dia? Pasal dia macam cakap macam ni, dia macam mencabar Allah, dia kata. Ni dia cerita ni kat saya, dia cabar, dia kata. Allah Ta'ala bagi dia suara tak boleh keluar setahun, dia kata. Nak bercakap tak boleh, doa. Orang bisu keluar juga. Dia tak keluar apa satu pun, dia kata. Ya Allah, Ya Rabbi, dia kata. Tetapi kita tahu bahawa Allah Ta'ala ni sayang kepada dia. Lalu dia pun bertaubat, dia kata. Dia bertaubat nasuha. Dia tahu dah bahawa benda-benda apa yang dia kata selama ni adalah tidak betul. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nah, kemudian lalu mereka telah meninggalkan ajaranmu, mereka telah berpaling tadah daripada ajaranmu. Maka ketika itu baru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam faham keadaan sebenar, nah, dan beliau pun menyetujui tindakan malaikat tadi sambil berkata, baru dia faham apa yang malaikat tu buat, dan dia tak menyetujui apa yang malaikat buat. Malaikat jawab balik kepada dia, orang ini adalah orang-orang yang apa, yang menikam kau daripada belakang, yang berpaling tadah daripada ajaran Islam. Nah, berpaling tadah ini tuan-tuan, banyak perkara-perkara kalau kita tengok dalam ayat, dalam kitab suci Al-Quran, daripada juzuk yang pertama hingga juzuk yang ke-30, satu pun kita tak boleh bangkang. Yang tu saya nak bang, satu pun kita tak boleh nak bangkang. Satu ayat pun tak boleh kita nak bangkang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala menurunkan kita, melahirkan kita di bumi Allah ini, dia bagi apa? Dia bagi satu manual pengguna. Kita beli kereta, ada tak manual pengguna? Tanya orang jual kereta, ada? Mana kata kalau tak ada, SOP teruk kereta tu, lekeh, tak usah duk beli ya. Bukan kata tak usah duk beli Proton. Nah, kita beli apa pun tuan-tuan, hak benda Cina pun ada, tapi tulis Cina, dia ada manual pengguna dia bagi mai, kan? Ada tak kita beli barang, terang mikrofon ni duduk dalam kotak pun buka, ada manual dia bagi. Nah, jadi oleh yang demikian, Allah Ta'ala hantar kita mai duduk menumpang di atas muka bumi Allah. Dia hantar mai kitab suci Al-Quran untuk sebagai panduan kita. Tiba-tiba kita menolak, kita yang mengaku Islam, kita yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita orang yang pertama sekali menolak. Saya huraikan dalam Quran ini banyak yang kita tak sedang. Nah, kita tak sedang, kita telah menolak hukum Allah. Salah satu dia, kita menolak
berkenaan dengan faraid. Orang lelaki seronok lah ni dah, bukan kira begitu. Lizzakaru mislu hazil unsayain. Dalam Quran dia kata lizzakari mislu hazil unsayain, untuk lelaki 2 dan untuk perempuan 1. Banyak orang-orang yang riddah, yang murtad, yang jatuh akidah disebabkan oleh dalam pembahagian harta pusaka. Yang ni yang kena jaga. Orang Melayu kita bab harta pusaka ni cukup clear. Kalau ayat liak berentap. Bab harta pusaka ni cukup very very sensitif. Tapi persoalan inilah tuan-tuan yang menjerumuskan kita yang tak boleh minum air telaga Kausar. Yang pertama sekali tuan-tuan, apabila diagihkan hukum Allah, dia mengatakan bahawa untuk lelaki 2, untuk perempuan 1. Bila ada pertikaian di situ, terus kita dah mempersoalkan Al-Quran. Saya tak persoal apa cuma tak adil lah. Tak adil tu lah lingkup. Mana adil? Dah lah orang perempuan belah mak belah pak, orang jantan tak ada buat apa pun. Orang jantan dah 2, orang perempuan boleh 1. Yang ni yang tak adil. Yang sebut tak adil ni lah yang akan jatuhnya akidah kita tanpa kita sedari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, banyak berlaku dalam persekitaran kita. Apabila main nak buat pembahagian harta pusaka, maka jadilah macam ni. Tetapi kalau orang lelaki-lelaki nak bagi sama banyak, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, 2-3 beradik, perempuan 7, hak lelaki 3. Lepas tu abang tak apa, kita bagi sama banyak. Bila bagi sama banyak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, salah ada hukum ni? Tak salah, sebab dengan kerelaan orang lelaki-lelaki bagi. Tapi apa yang menjadi masalah kepada kita, bila kelancaran mulut kita tu keluar, bagi macam ni yang adil. Tu ya, bagi macam ni yang adil, barulah adil. Keluar tu lingkup pergi ke Allah habis. Dah orang jantan bagi, diam sudah, tak usah duk komen apa. Yang ni yang kata kerana mulut badan binasa. Kerana santan pulut binasa. Terkalih ya. Tu yang rasa pelik. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Yang ni satu. Saya sebut ayat ni. Persoalan hudud. Persoalan hudud, banyak mana orang yang gugur akidah dia tanpa kita sedari. Bukan kita hukum tak, dia gugur tanpa tahu. Mai tang telaga Kausar, tuan-tuan dan puan-puan tahu. Malaikat kata muka ni dulu. Muka apa? Muka ni yang dulu sembang kemah. Kemah apa? Kata hudud ni tak sesuai dilaksanakan, maka jatuh tanpa kita sedari. Tolonglah yang tu, diam lebih baik. Kalau kita tak tahu tuan-tuan bab agama ni, kita diam lebih baik. Kita rujuk kepada orang-orang yang lebih mengetahui. Masalah dia, orang Melayu kita number 1 bab komen. Tahu tak number 1? Dalam Facebook ni komen berjebat. Kita tengok, ya Allah, orang Islam kan ni? Takut. Saya tulis saya tak cakap. Tulis pun serupa lah. Yang ni yang jadi satu masalah. Saya tak cakap apa boleh tulis. Tulis tu melambangkan pemikiran kita. Rosak tuan-tuan. Komen-komen. Kalau kita bab agama jangan komen. No komen. Tak usah tulis apa. Sebab kita tak apa tahu. Ada satu lagi masalah dia. Orang-orang Melayu kita tuan-tuan, dia sombong. Sombong macam mana? Apabila Tok Guru mengajar apa semua, dia akan balik. Dia akan gue balik kata-kata Tok Guru. Lama aku mengaji, aku tak pernah dengar pun Tok Guru apa hak macam aku mengaji tu. Amboi hang mengaji 40 tahun. Banyak orang Melayu kita macam tu. Minta maaf saya sebut. Selalu dia sebut, hak mana Tok Guru tu ajar aku tak pernah dengar pun. Lama aku mengaji. Amboi.
Yang tahu duk tunggu apa kedai nombor ekor dah. Banyak. Persoalan judi, tuan-tuan. Pertikai saja jatuh. Nah, persoalan minum arak. Sebab itulah ulama mengatakan bahawa orang yang berdosa disebabkan dosa besar minum arak, dia berdosa besar saja. Akidah dia tak jatuh kalau dia tak pertikaikan benda tu. Dia orang-orang yang asi. Faham tak orang-orang yang asi? Yang mana orang-orang yang tidak jatuh akidah dia, walaupun dia melakukan maksiat di atas muka bumi Allah. Dia buat maksiat, tapi dia tak pernah pertikai hukum Allah. Dia kata hukum Allah memang aku saja jahat. Dia kata, apabila dimatikan kelak dia akan diberi balasan neraka setimpal dengan apa yang dia buat kesalahan di atas muka bumi. Tapi habis semua dia dibersihkan, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Sebab apa? Sebab dia ada akidah. Yang tu persoalan akidah penting. Bukan kira pi Mekah berapa kali, pi haji berapa kali, pi Mekah berapa kali, hampir berapa kali sembang. Tapi kita kepala-kepala yang apa, yang duk bagi orang rosak akidah, orang rosak pemikiran disebabkan oleh apa pandangan-pandangan kita. Yang ni tak dibolehkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham berkenaan dengan akidah. Yang ni saya bercakap benda ni sebab kita tak mau diusir oleh para malaikat apabila berhadapan dengan mereka untuk kita nak meminum seteguk air daripada telaga Kausar. Yang ni selalunya saya akan pesan akidah, persoalan akidah kena jaga. Sebab yang ni yang utama. Semua orang Islam akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu janji Allah. Semua, saya ulang sekali lagi, semua orang Islam akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Clear? Clear kan? Okey. Tetapi bagi orang-orang yang asli tetapi masih lagi Islam, mereka akan apa? Mereka akan dibersihkan, akan dihukum oleh Allah, dan setelah itu barulah mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah balik. Jelas kan? Jelas perkara ni. Jadi oleh yang demikian, maka persoalan akidah ataupun berkenaan dengan bab-bab akidah yang melibatkan Al-Quran, yang melibatkan hadis, jangan kita sentuh, jangan kita pertikaikan. Sebab apa? Sebab dia boleh menjerumuskan kita ke arah kebinasaan. Baik, saya ni hari tu mai tak ada kamera. Kali ni mai ada kamera. Bila mai ada kamera, dia jadi ganggu sikit kan? Ganggu lah kan? Ketak pun sama. Baik, jadi apa yang saya maksudkan, saya tak jelaskan dengan sedetail-detailnya sebab masa pun kita bukan. Tuan-tuan kena mengaji bab akidah, ya. Yang tu baru detail. Buka kitab akidah, mengaji pada satu bab sampai kita faham tentang agama kita. Yang paling penting sekali, Allah Ta'ala bagikan kepahaman agama kepada kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak bagikan kebaikan, khairan yufaqihu fid din, maka dibagikan tentang faham agama. Yang kita nak ni faham agama, tuan-tuan. Agama yang kita anuti ni, walau kita bukanlah alim sealim-alimnya dah, tetapi kita faham tentang agama yang kita anuti. Saya bagi kisah-kisah bagaimana orang-orang yang kita tengok tapi akidah dia cukup kuat. Baik, maka ketika itu baru Nabi Muhammad SAW faham keadaan mereka sebenar, dan beliau pun menyetujui tindakan para malaikat tadi sambil berkata, mereka disebutkan di dalam riwayat yang lain yang artinya mereka layak diusir daripada telagaku. Mereka layak diusir daripada telagaku. Mereka layak untuk diusir daripada telagaku. Nabi Muhammad SAW kata macam tu kepada para malaikat. Itu cerita dia. Maknanya hang tak boleh hampir, hang perlu diusir. Sebab apa? Sebab hang nampak saja Islam,
tapi hang tidak mencintai agama yang hang anuti. Kadang-kadang kita buat tak berapa heran saja, no? Kadang-kadang bila agama kata macam ni, kita kata tak apa, macam ni pun boleh, kan? Yang jadi satu masalah kepada kita. Persoalan akidah yang tadi saya sebut berkenaan dengan kita mempertikaikan hudud, kita mempertikaikan apa, dalam kitab Muhimmah dia sebut ini jelas, no? Kita pertikaikan bab-bab ni, lepas tu kita pertikaikan berkenaan dengan apa saya nak sebut tadi tu, faraid, no? Faraid. Seterusnya lagi tentang apa? Tentang masalah yang melanda umat kita hari ini, yang mana kita tidak layak untuk minum air daripada Telaga Kausar. Banyak orang Melayu kita yang buat macam ni. Nah, masalah apa? Masalah percaya kepada tukang-tukang tilik, percaya kepada tok-tok nujum, tak settle lagi. Percaya kat tok-tok pawang, tok bomoh, tak settle lagi. Ustaz, settle dah? Tak settle. Kalau tidak, kalau tuan-tuan dan perempuan berkesempatan pi di pokok senar lah, ada seorang tok bomoh perempuan, hak yang pi tok lebay, tok haji, bukan tuan-tuan lah, saya kata tuan-tuan, tok lebay, tok haji pun berkenyah pi. Tok bomoh tu haram tak pakai tudung pun, pakat pi, bagus. Yang ni yang satu persoalan. Nah, persoalan dia kita tak faham. Kadang-kadang sakit lutut, pi nak suruh dia ubat, tukar kepala lutut baru. Pelik sungguh. Jangan tuan-tuan percaya benda-benda ni adalah satu penipuan yang dibuat oleh apa? Yang dibuat oleh iblis untuk menyesatkan kita. Benda ni kadang-kadang kita menduakan Allah begitu saja. Sebab apa? Sebab mereka-mereka ini tukang-tukang pawang, tok-tok pawang, tok-tok bomoh menggunakan apa? Menggunakan kaedah apa? Menggunakan kaedah apa? Khadam-khadam. Menggunakan tawasul, menggunakan khadam-khadam. Sebab tu pipi bila masuk dalam rumah, Tok Umar tu tanya, saya tahu dah hajat apa. Kita kata clear. Tok bomoh ni hebat. Anugerah Allah Ta'ala bagi pada dia kepala otak. Allah Ta'ala bagi dia dah ada kadang dah duk bisik. Kita mai atas kita nak turun tu, dia tahu dah kita nak sakit, nak berubat apa. Kadam dia guna kadam dia. Kita kasyaf kepala otak, dia kata kasyaf dengan kemian apa semua, dengan kain kuning. Orang Melayu kita tak faham bab ni tau, tak settle lagi lah. Bab-bab perbomohan ni tak settle. No, tengok pi Mekah umrah 10 kali, haji 3 kali, tapi tang tok bomoh number 1 duduk depan sekali tu, kan? Dia pula jadi apa? Penyampai maklumat pada orang. Tok bomoh ni clear tau. Dia boleh tukar jantung, buh jantung bau. Pelik sungguh. No. Tok bomoh yang apa? Berubat buh jantung baru pun kena pi masuk apa? ICU juga. Awak dia tak tukar jantung pun. Serangan jantung. Jangan satu penipuan. Banyak orang-orang Melayu kita yang silap bab-bab ni. Nah, sakit saja cari benda-benda yang tak betul. Yang ni yang saya selalu, di mana saja saya tegur. Pasal saya tengok persoalan ni banyak. Lepas tu pi duk tilik, benda hilang. Tahu tak benda hilang? Pi kat Tok Umar tu, dia prosap dengan kemian. Pi Ramli tunjuk dah, bohong bagi doa. Ya, orang Melayu kita sampai tahun milenium ni duk bodoh lagi. Pi Ramli buat filem tahun 60-an tu, 50-an. Kita tahun lah ni 2015. Malu kat orang tahun 60-an tu. Nah, dua cerita. Satu menujum Pak Belalang, satu lagi hak bos dulu
Ha? Hak bos dulu tu tak ada apa. Aku pun tak pernah dapat duit banyak ni, dia kata. Ha? Kita percaya hanyut. Di Ramli buat dah. Mana kata orang Melayu kita teruk pemikiran. 2015 penuh. Ustaz, jangan kata lagu tu. Tak kata macam mana dulu di Baling Bomo singgah, tahu tak Bomo singgah? Bomo singgah, lumat rumput tu. Orang jejak keliling rumah. Pakat pi minta ayat. Hak tu Bomo tu pun duk minum susu lagi. Minum botol Aku heran sungguh. Duk pi duk buka apa? Nako duk tengok. Oh, dia duk minum susu lagi abang. Kan tak makin tidur lagi. Pakai tunggu. Hak untung orang jual ayah. Boleh jual ayah. Nah, sepanjang jalan boleh jual ayah. Orang Melayu kita, betapa teruknya orang Melayu kita. Penuh jalan tu. Jam. Ni anugerah Allah bagi kat dia. Tuan-tuan tahu tak, benda-benda tu, bomo-bomo singgah semua ni, satu penipuan yang diberikan oleh iblis dan juga syaitan. Dia bagi singgah melalui khadam-khadam dia, melalui syekh-syekh dia masuk. Habis lingkup pi semua. Ustaz, saya pernah pi. Pernah pi masa tu tak mengaji lagi, tak apa. Mengaji jangan duk gatai-gatai pi. Baik. Betul ya saya kata baling dulu. Kan? Saya tak mau mengaku ustaz lagi. Ustaz kata saya pi. Saya tak kata kan? Saya nak bagi contoh-contoh yang di sekeliling kita. No? Lepas tu batu timbui, simpan kola. Kan? Orang pi berduyun-duyun, tuan-tuan. Masa tu saya ada ingat, saya mengaji Mata Mahmud, masa tu kata berapa tau. Penuh orang pi ambil ayat batu timbui. Ish, pelik sungguhlah ya Allah. Lepas tu sampai apa? Sampai Majlis Agama Islam stop, tak pergi pi. Di Baling pun Majlis Agama Islam stop. Sampai ada orang maki haram jadahnya Majlis Agama Islam, bodoh pun ada. Di titi apa, jalan ke Singkiang tu, apa dia, bukan Titi Hayun, Tanjung Jaga. Tanjung Jaga, pakat pi ambil ayat hak keluar daripada apa, daripada hak duk turun tu. Sampai Majlis Agama Islam pi sekat, jangan ambil. Sebab apa? Benda ni ambil ayat tu tak apa, masalah dah percaya benda-benda yang kurafat, yang ni yang jadi haram. Jatuhnya akidah kita. Dulu tak apalah, zaman dulu dah mani sapak apa semua, pi semelih kambing di apa tok kamat. Itu zaman tu dah habis dah. Ada main mereka cerita ni pula. Kita jaga tuan-tuan. Beratok hak berkelai bertumbuh pun ada. Pasal apa? Pasal balai tempat. Tuan-tuan tahu tak, pi tunggu pukul 4, 5 pagi tu duk pi tak apa bekas yang saya tahu, saya wayan pi tak bekas ayam tu kan. Ada kawan pi balam bertumbuk, duk tunggu giliran tu tuan-tuan. Pukul 4, 5 boleh bangkit, subuh haram tak boleh bangkit. Hebat orang Melayu kita. Nampak tak? Saya cerita bagi tunjuk contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita janganlah masuk dalam golongan tu, golongan-golongan yang duk main masjid ni. Tiba-tiba kita pun pergi duk tuis sekali, lekeh sangat. Yang ni yang kita takut, pasal kita tak boleh nak meminum air daripada telaga Kausar. Banyak lagi persoalan-persoalan berkenaan dengan perubatan dalam Islam ni. Banyak orang-orang Islam kita yang jatuhnya akidah disebabkan oleh percaya kepada benda-benda yang pelik. Tu tak tega menengok ni. Menengok ni dalam Islam tuan-tuan, dia tidak ada. Dia tidak ada. Kita cuma berdoa kepada Allah, semayang hajat dan baca ayat-ayat yang tertentu. InsyaAllah kita tak kena tahu pasal ambil, Allah Ta'ala akan hantarkan barang tu kepada kita beli.
Tunjuk contoh tengok Ustaz. Saya boleh tunjuk. Adik saya biasa hilang kereta Proton Saga, Proton Wira, masa tu baru keluar. Lepas pun baru beli first kereta. Seronok tak sangka 2 minggu baru keluar, hilang di Sarawak kan. Hilang di Sarawak ni, di Kuching. Teriak telefon saya kata lah ni tak usah duk teriak tak ada apa, keluar air mata darah pun kereta tu tak main balik. Lah ni buat amalan, saya kata buat solat hajat dan baca ayat-ayat yang tertentu, buat zikrullah, saya kata baca, tiba-tiba 2 minggu selepas itu polis suruh lepas main buat kawat cam kereta lah, bukan kawat cam orang. Dia main-main tengok lah kereta dia. Polis pun heran. Dalam sejarah dia kata Sarawak ni, dia kata kalau hilang kereta minta maaf tak jumpa. Dia buat pelari masuk dalam apa, dalam apa Indonesia, ataupun dia masukkan dalam apa pedalaman hak yang tempat teruk-teruk. Siapa nak pergi cari, tapi jumpa balik dengan takdir Allah. Tu saya kata yakin. Adik saya hilang motor, dia ada kereta saja, pergi gatai, pergi pejabat dengan motor. Pergi pejabat, orang balai motor di pejabat, kelak tak ada AFI. Saya kata buat, orang hantar balik di masjid. Bukan masjid ni lah, orang hantar elok. Tayar tukang lah, daripada tayar besar jadi tayar halus. Agen mak repitnya dia pakai tayar halus. Dia tengok-tengok kan. Imam masjid tu heran pasal apa motor ni duduk 2 minggu dah di masjid tu. Lepas pun pergi report kat polis main tengok lah ni apa motor adik saya, chassis dia tengok cek nombor, lepas telefon mai tengok memang berubah lah, tapi orang bagi balik. InsyaAllah tuan-tuan. Tetapi kita kena ikut jalan Allah. Tapi kalau tak dapat pun nak buat macam mana, itu adalah ujian kepada kita. Kita kena andaikan macam tu lah. Dan satu lagi kes di Kuala Rani lah juga, Kampung Kelubi. Motor hilang LC, tahu LC kemas ya, Yamaha LC kan, 125 135 LC, hebat, hilang dalam rumah pula tu. Bukan kata polis mai pun pening kepala, dalam rumah, bukan duduk luar rumah, dalam rumah dia ambil. Saya kata buat amalan 3 hari tuan-tuan. Dia pergi tinggal dekat mana? Dia pergi tinggal dekat apa taman permainan apa anak bukit, taman anak bukit. Dia pergi tinggal situ, senang situ. Saya kata yakin insya-Allah Allah Taala akan kembalikan balik. Jangan pergi duk cari tok bomor siam yang saya kata. Orang Melayu kita hebat, nak tahu duk taman mana dia boleh cerita semua, tapi haram tak dapat pun. Sebab apa? Sebab kita tidak berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni saya haraplah kepada kita semua, jangan duk tim nengok lah. Mai hilang tim nengok. Lain-lain kali mai tu jumpa di mana? Duk bawah beg. Kan beg kita tu, beg orang perempuan lah, bukan beg kita. Handbag orang perempuan, dia ada lubang sikit, dah lama dia ada lubang sikit, dia masuk duk celah tu bawah. Pim nengok, dia kata orang depan rumah ambil, yang kita duk mak orang depan rumah. Ni semua ni ejen-ejen syaitan, saya kata ejen-ejen syaitan bagi memecah belahkan masyarakat. Sakit sikit pergi jumpa tok umur duk belek apa, tepak sirih, tengok sirih, tak ada ni, tak ada orang. Hang macam mana dengan adik hang? Tak apa nak bagui. Adik hang buat. Pi habis. Memang macam tu lah. Dia punya senario dia, dan kalau kita tengok skrip dia macam tu lah. Baik. Jadi oleh yang demikian, kita haraplah dengan benda-benda ini tidak berlaku kepada kita dan tidak menjadi masalah kepada masyarakat kita. Kita kena tahu dan bahawa apa yang kita laksanakan hari ini banyak yang berlaku kesilapan. Berlaku kesilapan yang mana kita tak faham tentang benda-benda yang dibolehkan, benda-benda yang tidak dibolehkan, yang boleh menjadikan kita ini akan gugur akidah kita
disebabkan oleh benda-benda yang saya sebutkan sebentar tadi. Saya rasa berhenti dekat tu dulu, jenis berhenti terkejut. Pasal tazkirah, kalau mengajak mungkin sampai pukul 9 kan. Tazkirah cukup lah kan. Tazkirah makna kata kita ambil intipati kan. Kita dah dapat apa yang saya sampaikan pada malam ini berkenaan dengan Telaga Kausar, dan kita faham bahawa orang-orang yang menduakan Allah, orang-orang yang menempelak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, semuanya ini Allah Ta'ala tak akan benarkan untuk kita meminum air daripada Telaga Kausar walaupun seteguk, dan akan kita diusir daripada menghampiri Telaga Kausar. Jadi oleh yang demikian, kita berharaplah pada hari ini kita dapat meminum air yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang Muslim, yang mana kita berharap bahawa kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita berharap bahawa kita mati ini berada di dalam keadaan Muslim. Jadi oleh yang demikian kita kena berdoa selalu agar Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu kefahaman agama kepada kita. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukman wa 'ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan, akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan, akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nur ilmik wa ab'inna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zuna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.